Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Adawiyah binti Muhammad Syukri. Saya daripada Jabatan Perdagangan. Tempat latihan industri saya ialah di Stesen Penyelidikan MPOB Hulu Paka. Saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang syarikat. Stesen Penyelidikan MPOB Hulu Paka ditubuhkan pada Januari 1982 dengan nama Stesen Polim Hulu Paka. Berasal dari cawangan kelapa sawit Stesen Mardi Jerangau pada tahun 1980. Setelah itu, ditukar nama kepada Stesen Penyelidikan MPOB Hulu Paka setelah penggabungan daripada Porim dan Porla pada tahun 2000. Kedudukan kaki tangan dan skop pentadbiran. Jumlah keseluruhan kaki tangan di MPOB Hulu Paka adalah seramai 106 orang. Terdapat 45 orang kaki tangan tetap, 27 orang kaki tangan kontrak dan 34 orang pekerja harian. Stesen penyelidikan MPOB Hulu Paka mempunyai 4 bahagian, iaitu bahagian pengurusan kewangan dan pembangunan, bahagian pusat kemajuan bioteknologi dan biak baka, bahagian penyelidikan biologi, dan bahagian penyelidikan integrasi dan pengembangan. Sepanjang menjalankan latihan industri di Stesen Penyelidikan MPOB Hulu Paka, saya telah ditempatkan di bahagian kewangan dan pembangunan. Saya telah ditugaskan untuk membantu penolong akaunten untuk melakukan kerja-kerja berkaitan dengan perakaunan Stesen Penyelidikan MPOB Hulu Paka. Sistem yang digunakan di MPOB Hulu Paka ialah Standard Accounting System for Government Agencies iaitu SAGA, Sentuari Financial 8.2 MPOB. Seterusnya ialah kaedah perolehan. Kaedah perolehan terdiri daripada 3 iaitu pembelian terus, sebut harga dan tender. Untuk pembelian terus, had nilai ialah sehingga RM20,000 sahaja. Di Stesen Penyelidikan MPOB Hulu Paka, had kuasa melulus adalah RM3,000 sahaja. Untuk sebut harga, terbahagi pula kepada 3 bahagian iaitu A, B dan C. Had nilai A ialah melebihi RM200,000 sehingga RM500,000. Had nilai B ialah RM50,000 sehingga RM200,000. Manakala had nilai C ialah RM20,000 sehingga RM50,000. Seterusnya ialah kod pusat tanggungjawab. Kod pusat tanggungjawab terbahagi kepada 4 jenis. Setiap kod pusat tanggungjawab tersebut boleh digunakan mengikut unit masing-masing. Seterusnya ialah pesanan belian. Pesanan belian merupakan satu belian yang dibuat daripada pegawai untuk membeli barang. Pesanan belian biasanya mengambil masa untuk disediakan kerana itu adalah kaedah perolehan di mana kaki tangan akan menyediakan pesanan belian berdasarkan sebut harga yang telah diterima dan dipersetujui serta memerlukan pegawai yang diberi kuasa untuk menandatangani pesanan belian tersebut. Pegawai perlu mengisi perakuan prinsip ataupun laporan kerosakan barang yang hendak dibeli dengan anggaran harga yang diperlukan. Ini contoh borang perakuan prinsip, manakala ni contoh borang laporan kerosakan. Selepas itu, sebelum merekod pesanan belian di dalam sistem, serbuk harga perlu dicari sekurang-kurangnya dengan 3 pembekal. Serbuk harga tersebut mestilah rendah, mempunyai kualiti yang baik. Apabila pegawai sudah memohon, ia perlu dihantar kepada penyokong masing-masing dan akhir sekali hantar kepada ketua stesen untuk memberikan kelulusan. Ini contoh serbuk harga. Apabila ketua stesen mengesahkan borang perakuan prinsip ataupun laporan kerosakan tersebut, borang tersebut akan diberikan kepada penolong akaunten untuk cop terima dan daftar nombor perolehan pada borang tersebut. Selepas itu, rekod pesanan tersebut di dalam sistem. Ini contoh cara untuk merekod pesanan belian dalam sistem. Yang pertama, masukkan nama pembekal, nombor perolehan dan nama pemesan. Seterusnya, isi penerangan. Yang ketiga, masukkan kod PTJ dan akhir sekali hantar kepada penolong akaunten. Okey, tuntutan kaki tangan. Tuntutan kaki tangan terbahagi kepada 2 jenis iaitu tuntutan perjalanan dan tuntutan pelbagai. Contoh untuk tuntutan perjalanan ialah kaki tangan pergi ke ladang ataupun kerja luar pejabat. Manakala untuk tuntutan kaki tangan pula, untuk tuntutan kaki tangan pelbagai pula ialah contohnya perubatan, wang runcit dan bayaran balik. Ini contoh voucher bayaran yang sudah siap dicetak.
Seterusnya, account payable. Account payable merupakan satu hutang yang perlu dibayar kepada pembekal oleh organisasi. Di bawah account payable mempunyai AP tracking, di mana AP tracking terbahagi kepada 4 proses. Proses yang pertama uh, ialah document register. Dokumen register ni merupakan suatu invoice yang telah lengkap diterima oleh pembekal kepada organisasi. Dokumen tersebut perlu disahkan penerimaan barang-barang oleh pegawai. Apabila barang tersebut telah disahkan oleh pegawai, invoice semua sudah lengkap, akhir sekali rekod di dalam sistem Sentuari di bahagian dokumen register. Proses yang kedua ialah dokumen approval. Dokumen approval adalah untuk meluluskan selepas didaftarkan. Proses yang ketiga ialah finance receipt document. Finance receipt document adalah untuk maklum pada sistem bahawa semua maklumat yang telah didaftarkan dan diluluskan itu tepat sebelum terima invoice. Apabila selesai membuat dokumen register, dokumen approval, finance receipt document, proses yang terakhir ialah invoice. Invoice ni merupakan cukai jualan untuk membuat pembayaran. Invoice hendaklah sama dengan pesanan belian. Seterusnya, wang runcit. Wang runcit merupakan tuntutan daripada kaki tangan untuk membuat wang runcit yang tidak melebihi RM200. Setiap tuntutan tersebut mestilah pembelian berkaitan dengan kerja sahaja. Untuk membuat tuntutan tersebut, hendaklah dilampirkan sekali dengan resit dan borang tuntutan. Ini contoh borang permohonan tuntutan wang runcit. Proses untuk membuat tuntutan tersebut ialah kaki tangan perlu mengambil borang tuntutan wang runcit serta mengisi borang tersebut mengikut barang yang sudah dibeli serta harganya. Borang tersebut perlu mendapatkan tanda tangan daripada pegawai dan kelulusan ketua pejabat. Selepas itu, hantar kepada penolong akaunten. Penolong akaunten akan membuat bayaran mengikut tuntutan yang diperlukan. Akhir sekali, penolong akaunten perlu mengisi voucher wang runcit dan setiap bulan penolong akaunten akan recoup bayaran recoup voucher tersebut. Ini contoh voucher wang runcit. Seterusnya, aset dan inventory. Aset merupakan harta benda yang dimiliki oleh seseorang yang bernilai atau berguna seperti tanah, bangunan dan lain-lain. Aset terbahagi kepada dua jenis iaitu aset tetap dan aset semasa. Aset semasa adalah aset yang mempunyai jangka hayat yang pendek iaitu kurang daripada 1 tahun. Manakala aset tetap adalah aset yang mempunyai jangka hayat yang melebihi daripada 1 tahun. Pembelian dan pembayaran aset ni ia dibuat oleh ibu pejabat. Selepas ibu pejabat membuat pembayaran, ibu pejabat akan hantar kepada stesen MPOB Hulu Paka kad daftar syarikat bersama dengan tagging. Apabila barang sudah sampai, tagging tersebut perlu diletakkan pada tempat yang betul. Had nilai untuk aset adalah RM2,000 ke atas. Aset ni mempunyai tempoh masa tertentu. Apabila sudah sampai tempoh tertentu ataupun rosak, barang tersebut perlu dilupuskan. Seterusnya ialah inventory. Inventory merupakan senarai terperinci barang-barang yang terdapat di tempat tertentu seperti pejabat, kedai dan lain-lain. Inventory ni had nilai untuk inventory adalah RM2,000 ke bawah. Setiap pembelian inventory haruslah ditagging pada barang yang telah dibeli. Tagging inventory itu juga harus dilekatkan pada invoice bagi tujuan rujukan. Barang yang mudah pecah ataupun mudah rosak serta yang bernilai RM100 ke bawah tidak akan menjadi inventory dan tidak perlu meletak tagging. Selepas pembayaran dilakukan, salinan voucher, invoice dan nota hantaran akan dihantar kepada ibu pejabat seksyen aset dan hasil. Seterusnya, pelupusan aset dan inventory. Untuk membuat pelupusan, pegawai penjaga aset perlu memastikan barang tersebut rosak ataupun tidak dapat digunakan lagi. Seterusnya, pegawai perlu mengisi borang cadangan pelupusan aset ataupun inventory serta gambar barang yang rosak mestilah dilampirkan sekali dengan borang tersebut. Borang tersebut perlu mendapatkan pengesahan daripada ketua stesen dan pengarah bahagian. Ini contoh borang pelupusan aset.
Okey, secara kesimpulannya, latihan industri dapat membina dan memantapkan diri pelajar supaya lebih yakin untuk menghadapi sebarang tugas dan dugaan yang dihadapi di alam pekerjaan nanti. Selain itu juga, ia dapat meningkatkan kebolehan dan peribadi pelajar yang lebih baik serta dapat menonjolkan kebolehan untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh dan bekerja dengan penuh dedikasi serta menampilkan sikap yang positif kepada majikan. Itu sahaja pembincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.